Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Bina Upaya Guru Dididik TV KPM. Anda bersama saya Nisa K. Dan untuk pengetahuan penonton semua, di program inilah kita nak memaparkan, kita nak berkongsi dengan lebih lanjut kemenjadian guru-guru di Malaysia, hala tuju mereka, sama ada mereka ini guru-guru biasa di sekolah-sekolah naungan KPM ataupun para pensyarah maupun mereka terlibat di bahagian pentadbiran. Baiklah, tajuk kita hari ini cukup menarik, guru pedalaman antara tanggungjawab dan pengorbanan. Pastinya ada kekangan ataupun cabaran yang dihadapi dan telah berjaya diatasi oleh guru-guru di pedalaman ini. Dan hari ini kita nak berbicara dengan lebih lanjut dengan seorang guru istimewa, iaitu Cikgu Muhammad Irfan Mustaqim bin Arifin dari Sekolah Kebangsaan Methodist ACS Jalan Kuala Dipang, Kampar Perak. Terima kasih Cikgu, selamat datang kerana sudi bersama-sama dengan kami di sini di Bina Upaya Guru pada hari ini. Kenapa saya katakan Cikgu ini cukup istimewa? Tetamu kita, lihatlah di hadapan saya ada beberapa anugerah yang ingin kita kongsikan dengan lebih lanjut selepas ini. Tetapi sebelum itu, sebagai mukadimah episod kita kali ini, boleh Cikgu Irfan ceritakan siapakah Cikgu Irfan kepada penonton-penonton Didik TV KPM, sedikit latar belakang Cikgu. Silakan Cikgu. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Cikgu Irfan Mustaqim bin Arifin. Saya berasal dari Putu Gajah, Perak. Baik. Dan saya bersekolah di sekolah daerah Putu Gajah di SK Pekalan Baru. Sekolah menengah pula saya sambung di SMK Sultan Yusof, Putu Gajah, Perak. Okey, untuk pengajian ijazah, saya belajar di Institut Pendidikan Guru Kampus Al-Muhaz yang terletak di Ceras. Baik. Okey, dan saya mengambil jurusan Pendidikan Seni Visual sebagai saya punya major. Baik. Dan juga Bahasa Melayu dan Pendidikan Moral sebagai saya punya elektif. Baik, pastinya tempoh 5 tahun menjadi seorang warga pendidik itu bukanlah mudah dan pastinya ada cerita di sebaliknya. Siapakah yang Cikgu boleh kira sebagai pendorong utama untuk Cikgu Irfan menjadi seorang guru? Okey, kalau nak bercerita pasal kejayaan seorang guru, tidak pernah terlintas pun sebelum ni. Masa kalau kita di sekolah, cikgu akan tanya kita, apa cita-cita nak jadi apa kan? Okey, saya sebenarnya dulu ikut kawan je. Kawan kata jadi askar, jadi bomber, sebab benda tu kita bermain dengan senjata. Betul. Okey, jadi macam seronok kita nak main tembak-tembak. Kalau jadi bomber, main air kan. Baik. Jadi tak pernah pun saya isi dalam borang yang cikgu bagi tu untuk menjadi seorang guru. Jadi sebenarnya selepas habis SPM, saya ni seorang yang tak ada cita-cita. Saya tak pernah terfikir buat apa saya nak jadi. Saya cuma belajar. Okey, jadi nak jadikan cerita, ayah saya yang mohonkan untuk saya semasa saya habis SPM tu. Jadi bukan rezeki saya untuk dapat, saya cuma dipanggil untuk interview saja. Okey. Untuk tahun yang kedua, saya hampir-hampir terlepas untuk panggilan ke IPG. Jadi ayah saya juga orangnya yang tolong isikan untuk saya belikan nombor PIN, sebab kalau kita nak sambung belajar kita kena ada nombor PIN kan. Betul. Okey, jadi ayah saya isikan, ayah saya temankan saya interview. Dan masa saya dapat keputusan tu, saya macam berbalah bagi sebab saya dah sambung pengajian di tingkatan 6. Baik. Jadi saya rasa lagi 4 bulan je untuk saya ambil STPM. Jadi saya rasa macam rugi kalau saya keluar pun, rugi kalau saya masuk maktab pun, macam saya dilema tau. Sedangkan cikgu saya tak minat, tapi berkat doa mak ayah, dia suruh saya masuk. Okey, alhamdulillah. Saya dah 5 tahun bergelar seorang guru. 5 tahun menjadi warga pendidik di atas usaha dan juga pengorbanan seorang insan yang bergelar ayah. Saya pasti ramai juga di luar sana yang pada asalnya tidak mempunyai hala tuju atau cita-cita, tapi mungkin menjumpai orang kata apa, destinasinya di dalam bidang profesi perguruan. Baiklah, saya fikir dalam banyak-banyak aktiviti yang dilakukan, apa antara sebenarnya aktiviti yang telah Cikgu Irfan lakukan bersama-sama murid-murid di sekolah hinggalah orang kata apa, menuju ataupun menyampaikan cikgu kepada destinasi anugerah di hadapan kita pada hari ini. Okey. Kalau nak sebutkan pasal macam mana saya boleh dapat anugerah ini, sebab kan semasa saya terima anugerah ini, saya adalah salah seorang yang paling muda masa tu. Yang terima anugerah ni kebanyakannya semua cikgu-cikgu, orang kata cikgu otai, cikgu lama kan. Berkhidmat mungkin 10 berbelas tahun. Saya kan masa zaman masjid makan malam tu, dua meja tu kan, semua tanya kan, macam mana kamu boleh dapat ni, sebab kamu masih muda lagi. Saya pun baru desah jawatan. Okey, jadi apa yang saya nak ceritakan dekat sini adalah semua yang saya dapat ini adalah daripada sekolah yang bernama SK Pos Musa LZ, di mana tempat saya ditempatkan. Okey, Pos Musa LZ ni terletak di pedalaman P2 ataupun antara sebuah sekolah pedalaman yang terletak di Semenanjung. Okey, jadi apa yang saya capai yang ada di hadapan kita ni adalah semuanya daripada murid-murid itu sendiri. Apa yang saya
latih budak, apa yang saya buat di sekolah itu. Jadi semua itu mendorong kepada saya untuk mendapat anugerah ni. Baik, apa antara contoh aktiviti? Okey, contohnya yang pertama sekali, masa mula-mula saya ditempatkan di sekolah pedalaman, saya tercari-cari tau. Sebabnya saya ni seorang yang bukan sukakan hutan sebenarnya. Sebab saya praktikal di sekolah bandar, sebab saya praktikal di Ceras. Bila saya dapat keputusan penempatan guru di pedalaman, sebab masa mula saya dapat tu kan, saya cubalah di mana letaknya SK Pos Musa LZ. Dalam WIS pun tak ada. Sebab sekolah itu memang betul-betul terletak di Banjaran Titi Wangsa tu. Kiranya sekolah tu dekat sempadan dengan Cameron lah. Sikit lagi tu dekat. Nisa bayangkan, saya pergi sekolah tu, daripada pagi sampai tengah hari saya kena pakai sweater je. Sebab cuaca dia terlalu sejuk. Baik. Okey, jadi bila saya sampai kat sekolah itu dengan murid yang tak ramai kan. Okey, jadi macam saya fikir apa yang saya nak sumbangkan kepada sekolah ni kan. Sebab kita dah belajar tingkat degree 5 tahun lebih. Jadi apa yang kita boleh buat? Okey, jadi saya cuba fikirkan apa kekuatan yang ada pada murid-murid ni. Sebab saya tengok budak-budak ni suka bermain. Jadi dengan bermain tu saya cubalah kenalkan satu sukan, iaitu sukan bola baling. Okey. Awalnya sekolah saya tu memang tak pernah ada orang main bola baling, bola baling pun tak ada. Jadi saya menggunakan buah kelapa. Buah kelapa sebagai bola baling. Buah kelapa. Kemudian tianggul pun tak ada. Kalau bola baling kan kita kena jaring tianggul kan. Okey, saya dengan kawan saya mencari apa yang ada di sekitar hutan tu, mencari dan kita kenalkan bola baling di situ. Ya, saya percaya kita gunakan dahulu apa yang kita ada di sekitar kita untuk memulakan sesuatu, untuk melaksanakan sesuatu. Kita nak berbicara dengan lebih lanjut. Jom kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K dan juga Cikgu Irfan. Hari ini penerima anugerah-anugerah yang ada di hadapan saya ini. Kita akan bercerita dengan lebih lanjut. Tetapi sebelum itu Cikgu, saya tertarik nak tahu serba sedikit mengenai sekolah yang sebelum ini Cikgu ditempatkan, iaitu Sekolah Pedalaman SK Pos Musuh LZ yang terletak di kawasan Banjaran Titi Wangsa. Mungkin Cikgu boleh ceritakan serba sedikit mengenai sekolah tersebut dan apa antara cabaran sebagai seorang guru nak sampai ke sekolah tersebut setiap hari. Silakan Cikgu. Okey. Orang cakap lain padang, lain belalang. Betul. Okey, jadi pedalaman ni kalau kita dengarkan banyak pedalaman di Malaysia. Okey, sebenarnya saya pun tak terfikir pun di Semenanjung sendiri, di Perak sendiri ada sekolah pedalaman. Okey. Jadi apa cabaran-cabaran yang terpaksa saya lalui sepanjang bergelar pendidik di situ? Okey, cabaran yang pertama sekali, apabila sebut pasal hutan ni, saya sebenarnya Nisa, saya takut pacat tau. Takut pacat, baik. Saya memang geli kat pacat tu. Okey, jadi orang kata benda yang kita tak suka tu, itu yang kita dapat. Betul. Okey, jadi bila saya dapat posting di sekolah pedalaman ni, memang saya rasa macam satu igawan. Kena hadapi ketakutan. Okey, tapi sebenarnya di sekolah pedalaman yang saya ditempatkan ini, bukan sekadar pacat saja, tapi saya terpaksa melalui perjalanan yang mengambil masa 1.5 jam setiap hari untuk ke sekolah. Pergi saja? Pergi saja 1.5 jam. Baik. Kemudian balik pun 1.5 jam. Okey, kami terpaksa keluar sekolah awal sebelum matahari terbit dan juga balik lewat daripada tu. Sebabnya sekolah kami tu terletak di betul-betul dalam hutan. Okey, antara cabaran dia kalau musim hujan akan selalu berlaku tanah runtuh, pokok tumbang dan juga yang paling jalan berlumpur. Kemudian bila pokok tumbang, macam kami semua cikgu-cikgu lelaki kan, kami terpaksa konvoi 10 orang cikgu. Sekolah tu kecil je. 10 orang cikgu kami akan sama-sama naik ke sekolah. Sebabnya kalau apa-apa berlaku, kami boleh angkat motor untuk naik. Kalau tanah runtuh kan, kami terpaksa tolak motor, angkat motor, kadang kena tebang pokok sendiri kan. Sebab kemudiannya cabaran yang sekali adalah dari segi binatang liar ataupun binatang buas ni. Baik. Sebabnya saya pernah satu ketika tu, sebelum kami bergerak ke sekolah, kami akan berkumpul di satu tempat, dia panggil checkpoint lah. Kami tunggu semua guru-guru sampai. Okey, masa kami nak naik tu, ada orang asli, dia nak jual petai kan, orang kerja untuk penguat asli hutan. Okey. Dia kata, "Cikgu, hati-hati sebab tadi masa saya nak turun bawah, saya ternampak harimau, cikgu." Harimau? Ya, harimau belang. Harimau betul-betul harimau? Harimau betul-betul. Dan juga
sebenarnya masa kami lalu kan, kadang-kadang ada terserempak dengan beruang, harimau kumbang. Jadi benda-benda tu Berdebar saya cikgu mendengarnya. satu macam kami takutlah, macam cabaran lah untuk kami. Tapi tetap teruskan perjalanan ke tetap sekolah. teruskan perjalanan untuk demi anak didik Demi kami. anak didik di sekolah tersebut. Jadi, apakah antara perkara yang membuatkan cikgu begitu, orang kata apa, gigih, tak putus asa walaupun pelbagai cabaran dengan situasi, lokasi dan sebagainya? Apa yang membuatkan cikgu terus orang kata apa, usaha cikgu menjadi guru yang terbaik untuk murid-murid di situ? Okey, macam saya cakap tadi, apa yang buatkan saya gigih kan? Okey, sebenarnya adalah dari segi anak murid tu sendiri dan ibu bapa tu juga. Sebabnya semasa saya latih bola baling tu kan, murid-murid ni akan datang awal sebelum saya datang, diorang akan berlatih di padang. Okey, kemudian apabila cuti sekolah, kegigihan ibu bapa, kesukaan ibu bapa tu untuk hantar anak-anak mereka tu ke rumah saya. Okey, untuk pengetahuan Nisa, sebabkan jarak rumah dengan sekolah jauh kan. Okey, jadi untuk latihan sukan pada waktu petang memang sukar. Jadi ibu bapa ni akan mengambil peluang masa cuti sekolah tu untuk hantar anak-anak diorang ke rumah saya. Jadi rumah saya tu akan menjadi tempat diorang tidur. Ada petang-petang saya akan latih budak. Jadi itulah rutinnya. Baik, itu antara sokongan saya kira daripada pihak ibu bapa juga. Baik. Sebab saya tengok kan, ibu bapa ni dia sanggup nak hantar anak. Sebab diorang bukannya banyak duit pun. Sebab nak dapatkan duit pun kena tunggu asa hutan. Asa hutan pun bukan sepanjang masa pun, kan dia bermusim kan. Okey, jadi benda tu saya rasa kan, ibu bapa pun sanggup, murid-murid pun sanggup. Jadi takkan saya sebagai cikgu, saya tak boleh berkorban untuk anak murid kan. Okey, jadi benda itu yang buatkan saya tak mudah putus asa dan saya terus melatih murid-murid saya. Baik, apa yang saya lihat di sini pengorbanan dari semua pihak. Murid-murid pun teruja nak menyertai, ibu bapa pun memberikan sokongan padu dan cikgu sendiri pun memberikan komitmen yang sangat-sangat tinggi kepada anak-anak murid di SK Pos Musuh LZ Banjaran Titiwangsa ini. 1 jam 30 minit pergi sahaja. 1 jam 30 minit kembali pula ke rumah. Dan ini perjalanan yang murid-murid ini dan ibu bapa mereka sanggup tempuh untuk mendapatkan, untuk melibatkan diri dengan aktiviti yang telah Cikgu Irfan susunkan, rangkakan untuk mereka. Mesti banyak lagi perkara yang cikgu nak kongsikan. Jom kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K di Bina Upaya Guru, bersama saya Cikgu Irfan berkongsi tentang cabaran juga kisah sebagai seorang guru di sekolah pedalaman antara tanggungjawab dan pengorbanan. Baiklah cikgu, sebelum kita pergi kepada anugerah-anugerah di hadapan saya ini, saya nak tanya cikgu, sebagai seorang guru pendidikan seni visual, apa antara aktiviti seni visual yang cikgu telah libatkan murid-murid di sekolah cikgu? Okey. Sebabkan saya major pendidikan seni visual. Okey, jadi semasa saya sampai di sekolah tu, saya tengok kan dinding-dinding sekolah tu banyak kosong. Jadi saya rasa kalau kosong ni, sebab bila di pedalaman tiada capaian internet, tak ada elektrik, tak ada kan. Jadi banyak masa-masa terluang kan. Okey, jadi kesempatan masa yang ada tu, saya banyak buat mural ni sah. Baik. Okey, di mana dinding ada kosong, saya akan buat mural. Dan sebenarnya masa saya buat mural tu, ramai orang kampung, murid-murid tengok saya buat mural tu. Okey, sebenarnya benda tu kadang-kadang orang masyarakat asli ni ingat sebenarnya melukis tu tak ada peluang kerjaya. Sekadar buang masa macam tu kan. Okey, sebenarnya mural yang saya buat tu memberi satu pendedahan kepada mereka bahawa dengan melukis juga boleh menjana pendapatan. Sebab kan sekarang kalau kita tengok banyak lambakan mural-mural dan artis pelukis. Artis pelukis banyak. Jadi sekolah tu saya ajak sekali murid-murid buat mural dengan saya. Baik. Itu antara aktiviti pendidikan seni visual yang cikgu libatkan dengan murid-murid. Baiklah, kita berbalik kepada piala-piala ataupun pingat-pingat dan kelak di hadapan kita ni. Apakah antara anugerah dan juga sumbangan-sumbangan di hadapan kita ni cikgu? Boleh cikgu kongsikan? Okey, di hadapan kita ni adalah anugerah-anugerah yang saya terima sebab pencapaian untuk guru gigih pedalaman. Okey, jadi apa yang saya buat untuk dapat anugerah ni adalah yang pertama sekali, apabila ditempatkan di masyarakat orang asli ni, saya banyak buat program khidmat masyarakat seperti
di kawasan taman saya tu. Ya. Saya post dalam grup WhatsApp, saya bagi tahu siapa nak derma baju, siapa nak derma pakaian terpakai ke ataupun apa-apa sumbangan. Baik. Saya salurkan kepada masyarakat orang asli sebab Baik. sebab kita kan lalui kita tengok apa yang diorang kurang kan. Jadi sebenarnya banyak benda yang kita boleh bantu Betul, masyarakat apa ni. yang kita boleh sumbangkan, kita bantu kepada betul, mereka. betul. Baik, baik. Jadi saya fikir banyak lagi aktiviti lain seperti sumbangan, maknanya daripada komuniti cikgu gabungkan menyumbang kepada komuniti di sekolah cikgu. Ya, betul. Okey. Macam saya katakan tadi, bila saya mula berkenalkan bola baling di kampung tersebut kan, sekolah saya tu, saya ajak sekali ibu bapa ataupun orang punya ahli keluarga untuk join sekali. Jadi benda tu boleh jadi satu sukan. Baik. Memang dah jadi satu budaya dah. Kalau waktu lapang diorang akan main bola baling. Bola baling menggunakan buah kelapa. Menggunakan bola, tapi sekarang dah majulah sebab sebabnya bila saya perkenalkan mula-mula tu, antara kejayaan yang kami pernah capai, kami pernah capai naib johan kebangsaan. Wah. Dan 3 orang murid pemusuh, walaupun murid selama 50 orang berjaya wakil perak ke kebangsaan. Wakil perak dari sekolah cikgu. Betul, tambah Nisa kan orang baling bola kelapa kan. Okey, sebabkan tangan diorang dah kuat, dah latihan macam tu, kami juga cipta sejarah. Pertandingan badminton, 2 orang murid layak ke MSSPK peringkat negeri untuk badminton, dan juga murid saya juga walaupun 50 orang tu menjadi olahragawati untuk daerah Batang Padang, dan banyak lagi sukan yang kami capai. Baik, hebat. Mungkin ini adalah orang kata apa, usaha cikgu sendiri telah mencungkil bakat mereka. Yang kita sebenarnya asalnya mungkin kita tidak tahu betul, mereka sangat berkebolehan, ada kekuatan yang baik untuk menyertai sukan-sukan. Apa lagi aktiviti lain yang cikgu libatkan murid-murid ini? Okey, yang terkini saya telah cuba bidang inovasi. Baik. Okey, jadi inovasi saya itu adalah berkaitan dengan silap mata. Okey, saya suka main silap mata. Baik. Okey, jadi bila saya buat silap mata ni kan, yang pertama sekali saya buat persembahan lah. Saya tukarkan duit RM1 kepada RM10. Wah. Okey, lepas saya habis dia buat persembahan tu, ramai orang kampung datang jumpa saya. Dia kata, cikgu boleh tukarkan tak duit saya? Nak tukarkan. Diorang tak, saya tolong dia tukar. Lepas tu saya cakap balik, kalau saya boleh tukar, saya tak kena cikgu. Betul. Saya tukar je hari-hari kan. Okey, jadi saya nampak kan benda magic ni ataupun silap mata ni memang menarik bukan saja murid-murid. Mak ayah sekali pun, masyarakat Komuniti sekali. mereka di situ. Ya, jadi silap mata tu saya hasilkan untuk buat bahan inovasi yang menggunakan dalam set induksi. Baik. Okey, jadi antara kejayaan yang telah dicapai dengan inovasi tadi adalah sekolah SK Pos Musa LZ ni, sekolah saya kan, diangkat sebab kehadiran dapat 8 bulan berturut-turut selama 100%. Itu antara salah satu pencapaian lah. Okey, kalau ikutkan, kalau peringkat kebangsaan kami dapat peringkat emas, peringkat antarabangsa pun kami dapat peringkat emas. Okey, jadi yang paling membanggakan sekali adalah dari segi kehadiran murid. Ya. Bila dia tertarik dengan silap mata, tertarik dengan cara kita kan, dengan inovasi tu membantu untuk melonjakkan Saya pasti guru-guru di mana-mana sekolah sekalipun pastinya bila mendapatkan kehadiran murid 100% itu satu kepuasan yang amat tinggi bagi mereka. Baiklah cikgu, memandangkan kita sebenarnya sangat dicemburui oleh masa, saya nak minta cikgu kongsikan pesanan. Mungkin apa tips yang boleh cikgu kongsikan kepada rakan-rakan di luar sana. Silakan cikgu. Okey, sebelum kita akhiri kita punya ni kan. Okey, pesyarah saya ada berpesan kepada saya. Baik. Okey. Kita hidup ni kalau kita tanam lalang, padi tak akan tumbuh. Tapi kalau kita tanam padi, lalang akan tumbuh. Okey, jadi pesyarah saya selalu pesan benda tu kat saya. Cumanya bila saya dah bergelar seorang pendidik, barulah saya dapat apakah dia punya maksud di sebalik kata-kata tu kan. Okey, apa yang saya dapat adalah kalau kita kejar akhirat, kita dapat dunia sekali. Betul. Tapi kalau kita kejar dunia saja, akhirat kita tak dapat. Okey, untuk pesanan kepada guru-guru baru ataupun bakal guru, timbullah ilmu sebanyak yang mungkin. Kalau kita terima tugasan apa-apa semasa belajar, jangan cuba tolak. Kerana apa? Sebab apa yang kita buat tu nanti memang berguna dengan semasa kita gelar pendidik nanti. Baik. Mungkin boleh aplikasikan manfaat kepada murid-murid di sekolah ataupun di komuniti setempat. Baiklah cikgu, sebelum kita akhiri, saya sebenarnya sangat-sangat tertarik dengan anugerah yang berwarna merah ini cikgu. Boleh cikgu ceritakan sedikit? Adakah ini yang terkini? Anugerah yang terkini yang cikgu terima? Ya, ini adalah anugerah yang terkini saya dapat di Kelantan pada bulan Mei hari itu, sebenarnya sambutan Hari Guru. Baik. Dan saya dapat ini untuk anugerah khas pendidikan tentang guru gigih pedalaman bagi
memberi peluang kepada guru-guru pedalaman ni supaya menjadi contoh kepada cikgu-cikgu lain bahawa bukan di sekolah-sekolah bandar je cikgu-cikgu tu boleh perform, tetapi sekolah pedalaman juga cikgu-cikgu ni boleh membantu murid, boleh keluarkan, tunjukkan bakat kita lah. Betul. Kita tak tahu, mungkin ada antara mereka yang merupakan permata yang sangat bersinar kan cikgu, seperti cikgu kongsikan tadi. Saya sangat-sangat teruja bila cikgu berkongsi mengenai murid-murid ini menjadi wakil daerah dan sebagainya. Tahniah sekali lagi saya ucapkan cikgu di atas anugerah-anugerah yang diterima. Semoga menjadi inspirasi kepada guru-guru di luar sana, di mana pun anda ditempatkan, pastinya ada sesuatu yang anda boleh capai, dan Kementerian Pendidikan Malaysia pastinya sentiasa mencari ruang dan memberikan peluang pada anda semua untuk kita berikan penghargaan seperti anugerah-anugerah yang telah Cikgu Irfan dapatkan. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Cikgu Irfan kerana sudi bersama-sama dengan kami di Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Semoga selamat maju jaya saya ucapkan. Selamat maju jaya kepada guru-guru yang menonton. Semoga kita bertemu lagi. Saya Nisa K. Assalamualaikum.